علينا بما فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat menyambung lagi pengajian daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita masuk pada tajuk baru dah ni, ataupun pecahan daripada tajuk solat, iaitu mengenai solat musafir. Tatimmatun, situ tak? Tatimmatun. Muka surat 127 perenggang 767. Tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tatimmatun yajuzu li musafirin safaran tawilan qasru rubaiyatin muaddatin wa faitati safarin qasara fihi wa jam'u al-asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran bi firaqi surin khas bi firaqi surin khasin bi firaqi surin khasin bi baladi safarin wa in ihtawa ala kharabin wa mazari'a ala kharabin wa mazari'a walau jama'a mana situ ditulis walau jama'a qaryataini fala yushtaratu mujawazatuhu bal likullin hukmuhu. Okey, kata pengarang tatimah, ini satu penyempurnaan. Makna tajuk yang nak menyempurnakan bab berkaitan sembahyang jemaah ni lah. Biasa disebut bab sembahyang musafir ni lepas daripada sembahyang berjemaah, sebelum pada sembahyang Jumaat. Jadi menyempurnakan bab ni, dia kata makna ni satu fasal ataupun satu tajuk daripada tajuk solat. Dia kata harus bagi musafir pada safar yang panjang mengqasar sembahyang 4 rakaat yang tunai atau dan yang luput pada safar qasar padanya, dan menjamakkan 2 asar dan 2 maghrib, takdim dan takhir, dengan bercerai dari kota yang khas dengan penempatan safar itu, sekalipun ia meliputi runtuhan dan tanah pertanian, jikalau kota itu menghimpunkan 2 kampung, maka tidak disyaratkan melintasinya. Bahkan bagi setiap satu kampung itu hukumnya. Situ. Okey, sekarang ni bab solat musafir. Bab solat musafir. Jadi solat musafir ni ada 2 perbincangan. Pertamanya tentang qasar. Qasar tu memendekkan sembahyang 4 jadi 2. Yang keduanya jamak. Jamak ni menghimpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Maka dia berbeza, itu bukan makna jamak qasar tu sekali, dia berbeza. Ada yang
mana boleh jamak tapi tak boleh qasar. Boleh jamak tapi tak boleh qasar. Jadi dia bab berbeza. Semayang kerana jamak kerana hujan contoh, itu boleh jamak saja, qasar tak boleh. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Bila kamu berperang di muka bumi, falaysa 'alaykum junahun, tak ada masalah kamu untuk mengqasarkan solat. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kamu bimbang kamu akan difitnah ataupun diserang oleh pihak orang kafir. Maka Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Sayyidina Umar, kata ayat Quran tu khabar in khiftum, ketika kamu bimbang musuh serang maka semayang boleh dikosarkan. Mana ayat itu turunnya asal memberi keringanan untuk Rasulullah yang ketika bermusafir untuk perang dengan musuh, maka dibenarkan untuk qasar. Dalam itu dia sebut jika kamu bimbang difitnah, yakni diserang oleh musuh, maka boleh qasar semayang kerana dalam keadaan yang tidak tenang. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru wa qad aminan nas. Ditanya kepada Sayyidina Umar, sekarang ni orang dah aman belaka dah. Kita keadaan Islam ni kuat, orang dah aman. Maka macam mana boleh qasar tak lagi? Sayyidina Umar kata, ajibtu mimma ajibta minhu, aku juga takjub, aku juga rasa pelik. Sebagaimana kamu rasa pelik, aku juga pelik. Berkaitan dengan ni. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tanya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, masih hiduplah. Aku tanya Rasulullah kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini sedekah, yakni pemberian yang Tuhan beri kepada kamu, maka terimalah pemberian Tuhan. Maksudnya ke pensyariatan qasar sembahyang itu berterusan walaupun dalam keadaan tidak berlaku perang, walaupun dalam keadaan aman. Satu sedekah, anugerah Tuhan beri, maka terimalah anugerah Tuhan tu. Maka dalam Quran dalilnya menceritakan tentang qasar. Adapun jamak, dia datang dalil daripada al-hadis. Okey. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Athir, qasar ini disyariatkan pada tahun ke-4 Hijrah. Tahun ke-4 Hijrah. Adapun jamak ini disyariatkan pada tahun ke-9 Hijrah pada peperangan Tabuk. Pada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni peperangan akhir Nabi lah, di luar tanah Arab, di Syam ni. Pada tahun ke-9 Hijrah, maknanya akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis. Dia kata sini tatimmatun, ini satu penyempurnaan. Yajuzu li musafirin, harus bagi orang musafir. Faham daripada kalimah harus ni, maknanya tak mestilah seorang itu jamak dan tak mesti seorang itu qasar. Yajuzu li musafirin safaran tawila, yang musafir akan sebagai musafir panjang. Musafir yang panjang. Ini berlaku bila sebut panjang ni, berapa jarak? Ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka dinilaikan jarak tersebut dengan perjalanan sehari. Ada mengata perjalanan 2 hari 2 malam, ada kata perjalanan 3 hari 3 malam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ataupun dalam mazhab kita mengambil dhabit ataupun kita kata penentuan jarak tersebut. Jarak tersebut itu dalam berdasarkan daripada apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, bahawa mereka tidak akan qasar dan juga berbuka ketika puasa kecuali apabila sampai jarak itu arba'atu burudin, 4 barik. Jadi barik ini satu sukatan jarak diguna, nak guna dah sekarang lah.
Diguna pada zaman dahulu. Yang mana kita ditukarkan juga kepada dua marhalah. Sebut dua marhalah tu kan. Dua marhalah bersamaan dengan 4 barik. Lepas tu dia adalah unit sukatan dia barik, 1 barik, 4 farsah. Jadi maknanya kalau 4 barik makna 16 farsah. 1 farsah pun diukur ada sukatan itu boleh tengoklah. Sini berkaitan mikyal wal mawazin, makayil wal mawazin syar'iyyah. Itu ulama tulis dah macam mana nak tukar unit-unit yang digunakan pada zaman dahulu tukar pada sistem metrik sekarang. Okey, yang pentingnya berapakah sekarang ni? Begitu juga kalau kita lihat dalam kitab-kitab pun ulama ada yang tulis 81, ada tulis 83, ada tulis 89, ada 90 pun ada. Jadi pendek kata, kalau kita nak ambil secara mudahnya, yang jarak 80 km ke atas, 80 km ke atas itu 2 marhalah mengikut sukatan ataupun kita kata jarak yang mana membenarkan seorang itu jamak dan qasar, dipanggil safaran tawilan. 80 km ke atas, 2 marhalah. Kurang pada itu mungkin ada pandangan tu je, tapi makna lemah sikit lah. Makna orang sedaknya 80 km tu ke atas. Itu telah dikira kalau sini nak pergi mana? 80. Paka sampai tak? Dungu nak apa lagi tak? Paka sampai? Tak lagi? Tekan je Google Map. Tu. Dekat Google Map boleh ikut jalan mana. Jadi syarat pertama, rukhsah ini hanya dibenarkan pada safar tawil, perjalanan yang jauh. Dia ada yang tidak syarat perjalanan jauh, perjalanan dekat, tapi boleh juga. Contohnya al-maitah lil muttar, orang yang terpaksa tak ada makanan dia. Waktu jalan dekat tapi tak ada makanan boleh. Lagi pula antaranya ialah dalam masalah Jumaat. Jumaat pun tak syarat jalan jauh. Jumaat kita nak masuk hutang, kita syaratnya kita kena keluar sebelum Jumaat, sebelum subuh Jumaat. Sebelum subuh Jumaat masuk hutang. Walaupun jarak kita dengan kawasan hutang tu dah sampai 2 marhalah, maka kita Jumaat pada hari itu dah wajib dah. Nampak tak? Dia tu sembahyang Jumaat tidak syarat jarak yang jauh. Jadi dia isu ni bukan makna kira sama rata belaka, tak. Ada masalah-masalah yang mana mensyaratkan safar yang tawil, musafir yang panjang, ada yang tidak mensyaratkan musafir panjang. Okey, sini dia kata orang musafir sebagai musafir yang tawilan, musafir yang jauh. Qasru rubaiyatin, mengqasarkan semayang yang 4 rakaat. Semayang yang 4 rakaat. Jadi semayang 4 rakaat ni ada 3 saja, iaitu Zuhur, Asar, Isyak. Hak tu je boleh qasar, boleh pendek. Hak lain tak boleh nak pendek dah, sebab dah pendek dah. 3 tak boleh gerak 2, tak boleh setengah. Nak orang ni tengah-tengah semayang wis salam tak jadi. 2 rakaat tak boleh dah, sebab 2 rakaat itu dah kira pendek dah. Al-musaghar la yusaghar. Bila orang tanya Imam Al-Kisai, wahai tuan Imam Kisai ni imam dalam lughah, fahal man arafa al-lughah yahtadi. Dia kata man arafa al-lughah atau arafa an-nahwa yahtadi ila sa'iril ulum. Siapa yang tahu bahasa, tahu nahwu, dia akan dibuka kepada ilmu-ilmu lain. Jadi orang tanya dia, dah kalau gitu nak tanya masalah fiqh ke pada tuan Syekh. Dia kata kenapa sembahyang subuh tak boleh qasar? Kenapa sembahyang subuh tak boleh qasar? Jawab dia senang. Li'anna al-musaghar la yusaghar. Kerana isim tasghir yang telah ditasghir dah, tak boleh nak tasghir ya. Dia tasghir dah. Isim yang telah ditasghirkan tak boleh nak ditasghirkan lagi. Subuh tu 2 rakaat dah, pendek dah, tak boleh nak pendek lagi. Contoh isim tasghir kalau dalam lughah kan, kitabun, kutaibun. Kutaibun. Bila tasghir dah, tak boleh nak tasghir dah lepas tu. Jadi betul sungguh lah dia kata.
Siapa yang diberi kepadanya ilmu bahasa nahwu, dia akan diberi buka untuknya ilmu-ilmu lain. Nak jawab dia lah. Maka dia kata memendekkan semayang 4 rakaat. Semayang mana ni? Muaddatin, semayang adaan. Dia musafir, dia semayang masa musafir, boleh qasar. Yang kedua, faitati safarin, dan semayang faitah, semayang yang telah luput semasa safar, qasara fihi. Itu tulis mana? Qasara tak? Ke qasara? Kau ada bagi tu mana? Tak ada. Atau itu tulis dah. Qasirun. Ada ya? Ada ya tu. Qasirun tu. Qasir. Safarin qasirin fi. Betul? Ada sabdu qasara taksir. Taksir tu maknanya wah. Qasara yaqsuru salata. Qasara yaqsuru. Qasara saja, bukan qassara. Faitati safarin qasara fihi. Faitah, sembahyang yang luput masa safar, yang dia qasar padanya. Okey, dia qasar pada safar. Sembahyang tu dulu dia masa musafir pergi Kuala Lumpur tu, dia tinggal. Dia ada sembahyang asar, dah ingat. Sembahyang asar, dah ingat sembahyang asar. Jadi masa tu musafir, katakanlah minggu lepas, sebelum masa senang nak dapat surat boleh. Sebelum viral kena minta bukti pula ni. Sebab pergi honeymoon habis orang lain. Jakit belaka. Jadi boleh pergi dia tinggal sembahyang asar. Masa tu sembahyang asar, masa musafir. Balik minggu ni nak musafir pula ni. Teringat, pada minggu lepas dak sembahyang lagi asar. Jadi sembahyang itu faitati sembahyang yang luput masa musafir ditunaikan dan dikosarkan masa musafir. Minggu ni nak musafir, dia nak qada balik sembahyang asar, boleh dia qada sembahyang asar tu 2. Sebab sembahyang itu ditinggalkan masa musafir dan dia sembahyang pun masa musafir. Faitati safarin qasara fihi, sembahyang yang luput ketika musafir, yang dia qasar pada safar. Nampak? Faham ada situ. Orang ada tinggal sembahyang masa musafir, dia nak sembahyang kampung, tak boleh qasar, kena sembahyang penuh. Orang tinggal sembahyang di kampung, nak sembahyang masa musafir, boleh qasar tak? Tak boleh qasar. Dia tinggal sembahyang hak duduk kampung, hak duduk di rumah dia 4 rakaat. Dia tinggal sembahyang asar, dia pergi musafir, dia boleh tak nak qasarkan sembahyang hak tinggal masa duduk di rumah tu? Tak boleh, dia kena sembahyang penuh kau. Okey. Lagi wajam'u ay wa yajuzu li musafirin jam'u. Pertama qasar, yang kedua jamak. Pertama qasar, yang kedua jamak. Jamak al-asraini, 2 sembahyang asar. Sembahyang asar ada 2 ke? Saja. Ni dia panggil uslub taghlib. Taghlib tu an yughallaba ismu ahadil lafzaini 'ala al-akhar. Ditaglibkan, diberatkan nama salah satu 2 lafaz atas hak lain. Sembahyang asra ini maksudnya zuhur asar. Jadi zuhur tu apa panggil asra. 2 asar maknanya zuhur dan asar. Wal maghribaini, dan 2 maghrib, iaitu maghrib dan isyak. Sama juga. Macam aswadain iaitu at-tamru wal ma, tamar dan juga air. Yang warna hitamnya tamar saja, air tak warna hitam. Dia panggil taghlib. Jadi harus menjamakkan 2 sembahyang zuhur dan asar, dan juga maghrib isyak. Itu saja. Hak lain tak boleh nak impor.
Nak ipung garik dengan asar tak boleh. Subuh dengan zuhur tak boleh. Isyak dengan subuh boleh. Hanya dua ini sahaja. Zuhur sama asar, maghrib sama isyak. Taqdiman wa ta'khiran, sama ada dihimpunkan dahulu ataupun kemudian. Orang panggil jamak taqdim, kemudian orang panggil jamak ta'khir. Nampak? Jadi Syekh kita ni, Syekh Zainuddin Malibari tuan kita ni, ini dia padak dia ni. Nampak? Kalau ikutnya satu-satu tu panjang huraian dia. Sebab itu dia compactkan, dia kompreskan kalimah-kalimah tu jadi pendek. Pendek tapi dalam tu makna dia tu banyak. Syarat satu-satu tu ada takrifan dia, ada syarat, ada huraian. Jangan ni dia masuk syarat ni, nak masuk syarat. Digabung dua tu, nak masuk syarat ni. Bi firaqi surin khassin, dengan melangkaui. Firaq ni makna dengan melepasi. Surin khas, sur ni makna tembok, tembok khusus. Bibaladi safarin, pada negeri musafir, negeri yang dimulakan musafir. Negeri musafir, negeri yang dimula start musafir. Mana ni? Pada zaman dulu, ini dia cerita tentang, ni juga kena faham ni. Kena faham ni macam mana kita nak tatbiq, nak aplikasikan nas dalam kitab fiqh pada realiti kehidupan sekarang. Zaman dulu, saya pertamanya kita kena faham dulu maksud pengarang macam mana. Nak kira start musafir. Sekarang ni nak kira start musafir bila? Start musafir dengan kita melangkaui tempat mukim kita. Okay. Kalau zaman dulu, jenis kawasan dia ada tembok. Nampak tak? Orang kita tengok cerita lama, cerita Hollywood ke, orang putih buat tu kan. Kan dia duduk dalam perkampungan, lepas tu dia ada tembok kan. Tembok. Tubik tembok tu. Tubik tembok tu. Baru mula start musafir. Jadi makna dalam tu, dia tubik rumah dia pun walaupun jauh, tak boleh lagi. Tak boleh lagi nak start jamak kosong. Nampak tak? Dia kena tubik kawasan tembok tu. Sur khasin, tembok khusus bagi baladi safarin, negeri pemusafiran. Wa in ihtawa ala kharabin wa mazari'a, walaupun tembok tersebut mengandungi kharab, runtuhan-runtuhan, dan juga mazari'a, kebun-kebun. Ni kena bayangkan sikit. Sekarang ni kawasan, kalau jenis kota tu besar, tembok besar, ada penempatan. Lepas tu sebelum kawasan tembok tu kadang-kadang orang buat kebun. Hujung kawasan penempatan buat kebun, baru ada tembok. Dan kadang-kadang ada runtuhan lama, runtuhan bangunan lama ke, rumah-rumah lama ke, dulu perang jadi runtuh, dipanggil kharab, runtuhan-runtuhan. Jadi sebelum lepas daripada tembok tu, ada kawasan kebun-kebun dan runtuhan tu, dia kena melepasi juga tembok tersebut. Ghayah, kena firaqi surin, ghayahnya wa in ihtawa, walaupun tembok itu mengandungi kharabin wa mazari'ah, mengandungi runtuhan-runtuhan dan juga kebun-kebun. Sebab apa? Takut ingat, ni tak bukan kawasan orang dah ni kawasan rumah orang habis dah, masuk kebun dah. Lepas tu runtuhan-runtuhan, orang tinggal, dah duduk di sini, boleh jamak situ, tak boleh lagi. Kena lepas pada sepadan, lepas daripada tembok dulu. Itu maksudnya. Kok orang ingat, ni bukan tempat kita, bukan tempat orang mendiami ni, bukan tempat orang duduk ni. Ini hanya tempat peninggalan orang. Tak boleh lagi. Selagi mana tak masuk, dia tidak keluar daripada kawasan tembok tu, dia masih dikira runtuhan dan juga kebun itu tabi'un lil balad, mengikut kepada negeri itu. Jadi masih dinisbah pada negeri, maka tak boleh. Maka dia kena melepasi pada tembok tersebut. Faham? Okey. Walau jama'a qaryataini, walau jama'a qaryataini fala yushtaratu mujawazatuhu bal likullin hukmuhu. Kalau tembok tersebut menghimpunkan dua qaryah, dua kampung,
Tembok ni besar, kerajaan ni besar. Tapi dia menghimpunkan dua kampung. Kampung yang berbeza. Ni kampung ni. Ada? Ni kampung belah kampung ikutlah siapa-siapa. Kampung A ni kampung B. Ni kampung puak haluan kanan, haluan kiri. Nampak? Ikutlah. Dia terbeza dengan kampung. Tapi semua itu dilingkari oleh tembok besar dua. Walau jama'a qaryataini, kalau dia menghimpunkan dua qaryah, dia menghimpunkan dua kampung, fala yushtaratu mujawazatuhu, maka tidak disyaratkan melangkaui tembok tersebut. Bal likullin hukmuhu, bahkan setiap kampung itu hukumnya masing-masing. Setiap kampung itu hukum masing-masing. Jadi kalau jenis besar sangat tembok, tapi dalam tu ada banyak kampung, maka lepas daripada kampung itu boleh tak mesti keluar tembok hak besar. Nampak? Jadi di sini tak tu lagi. Lepas ni kita buat kesimpulan, sebab isu ni dah habis. Bal likullin hukmuhu, bahkan bagi setiap satu itu hukumnya masing-masing. Sebab ni kampung lain dah. Awak tu pergi kampung awak, masuk kampung lain dah. Nampak tak? Jadi dikira tak mesti kena keluar hak luar tu. Kerana dia dah luar daripada kampung ni, maka boleh. Kemudian dia kata fa bunyanin. Fa bunyanin ini ataf pada mana ni? Dia kata bi firaqi surin fa bunyan, dengan melangkaui sur, tembok. Kalau tak ada tembok, fa bunyan, maka bangunan. Ni kalau jenis kawasan tak ada tembok. Ada juga setengahnya tak, kawasan-kawasan hak mana biasanya kawasan kampung kampung-kampung hak jenis dak kecil, ataupun kawasan tu hak tak ada tentera khusus. Ini dak buatlah tembok. Jadi kalau tak ada sur fabuniyani, maka dengan melangkaui, melepasi bangunan, bangunan rumah bangunan tu. Wa in takhallalahu kharabun, walaupun dicelahi oleh runtuhan-runtuhan. Katakanlah kampung ni luas, ni bangunan, lepas tu ada bangunan runtuh, lepas tu ada pula bangunan, lepas tu nampak tak? Jadi dicelahi oleh runtuhan-runtuhan. Boleh bayang tak ni? Bayang ni situasi zaman dulu ni. Bayang macam mana gambar kota dan juga gambar penempatan pada zaman dahulu. Bangunan di sini, lepas tu rumah runtuhan, lepas tu kampung ni lagi. Ada juga bangunan lain, orang duduk ujung-ujung ni, ujung kampung lagi. Walaupun jadi bila dikiranya melepasi bangunan hak ujung, walaupun di celah-celah tu diselangi oleh kharab, oleh runtuhan. Au nahrun, ataupun sungai, ada sungai tengah tu. Ada kira lepas sungai boleh tak? Lepas tu ada lagi rumah kan? Lepas ada rumah walaupun duduk dicelahi oleh sungai. Au maidanun, ataupun kawasan lapang. Maidan ni makna kawasan lapang. Kawasan lapang, tempat orang berlatih berkuda ke, tempat orang perang ke, tempat ikut macam-macam. Okey. Jadi kalau hak jenis tak ada sur, tak ada kita panggil tembok tu, maka dengan melepasinya kawasan bangunan tempat orang tinggal, maka itu dah dikira dia boleh dikira permulaan musafir. Mula musafir situ. Wala yushtaratu mujawazatu basatini. Basatina. Wala yushtaratu mujawazatu basatina. Basati surah Mutahan Jumu'ah. Basatina, tidak disyaratkan melampaui dan melangkah basati, bustan, kebun-kebun. Wa in huwitat, walaupun dia itu huwitat ni makna dipagari. Wattasalat bil baladi, dan bersambung dengan negeri. Hak ni dah kih mana ni? Kih hak tak ada sur, tak ada kota tadi. Tak ada tembok. Ujung bangunan sini,
Maknanya kampung ni rumah orang. Hujung bangunan orang duduk sini. Lepas pada tu tak ada orang duduk, kebun je. Kebun orang. Tak ada orang tu. Orang duduk sini. Nampak? Jadi tidak disyaratkan mesti melangkaui kebun tu. Walaupun kebun tu dibuat pagar. Wa in huwita kebun tu. Sebab di luar kawasan orang. Luar kawasan. Dia tidak dinisbahkan kepada balad, kepada tempat itu. Wattasalat bil baladi, ghayahnya lagi walaupun kebun ni bersambung dengan negeri tu, bersambung dengan kawasan. Tapi bukan penempatan orang dah. Okey? Boleh. Nampak dua beza tadi. Hak ni tak ada sur, tak ada tembok. Kebun hak duduk luar hujung tak masuk. Dia akhir dikira ialah penempatan bangunan bunian. Bunian ni maknanya penempatan bangunan orang. Wal qaryatani in ittasalata urfan. Saya dah baca sini ah. Tu baca ni. Fa bunyanin wa in takhallalahu kharabun aw nahrun aw maidan wa la yushtaratu mujawazatu basatina wa in huwitat wa ittasalat bil baladi wal qaryatani in ittasalata urfan ka qaryatin wa in ikhtalafata isman falau infasalata walau yasiran kafa mujawazatu qaryatil musafiri. Kemudian bercerai dari bangunan-bangunan sekalipun menyelanginya runtuhan atau sungai atau medan. Tidak disyaratkan melintasi kebun-kebun sekalipun dipagar dan berhubung dengan kawasan penempatan. Dua kampung jika bersambung pada uruf adalah seperti satu kampung, sekalipun keduanya berlainan nama. Maka jikalau keduanya terpisah walaupun sedikit, memadai melintasi kampung si musafir. Okey, jadi masuk tadi wal qaryatani in ittasalata, dua kampung kalau bersambung urfan pada uruf, kampung ni sambung pada uruf. Contohnya Tok Aking dengan Padang Miding, kampung ni kira sambung lah. Orang sini pun pergi semayang sana sini. Dua kampung bersambung pada uruf. Ka qaryati, hukumnya macam satu kampung. Wa in ikhtalafata isman, walaupun berbeza kedua-duanya dari segi isim nama. Nama beza ni bagi Tok Aking, ada bagi Padang Miding. Nampak tak? Jadi ia dikira sebagai satu. Mana kena habis lepas hak Padang Miding tu pula. Dah lihat lepas Tok Aking lah. Dikira hak jadi dua kampung sekali macam sekampung. Makna dia tak lihat lepas kampung ni saja, walaupun kampung ni nama lain, kena lepas belaka. Wa in fasalata, jika bercerai walau yasiran, walaupun sikit. Kalau bercerai walaupun sikit, macam mana? Ada perceraian yang nampak jelas. Contohnya ada apa? Ada tembok, ataupun ada anak sungai, ataupun ada jalan raya. Ada kampung itu kok. Kampung ada kanan kiri. Kalau ingatnya belah masa kat Selangor tu, kampung delik kanan, kampung delik kiri. Kau dah ingat ke dalam? Dah ingat saya. Ada kat di sini kok? Tapi sebelah. Selama Perak, selama Selangor. Ada batu situ. Batu Nanda. Ada sepadang. Jadi ada kampung tu kampung dalam, kampung luar, ada kat gitu. Dia beza dengan ada benda yang membezakan ni. Walaupun sikit, kafa mujawazatu qaryatil musafiri, memada melampaui, melangkahi negeri ataupun kampung orang musafir. Jadi cukup dah. Kalau dia ada beza, kampung A, kampung B ada beza, tak apa dah lah. Keluar pada kampung ni boleh dah. Tak mesti keluar daripada dua-dua kampung. Jadi kalau bercantum baru kena keluar dua-dua sekali. Okey. Ni baru kita boleh nampak macam mana khulasah ulama menentukan hukum. Ulama menentukan hukum ialah kenapa situasi itu berbeza. Ialah pada penisbahan sesuatu kawasan kepada tempat itu pada uruf. Jadi di sini memain peranan uruf dan juga lurah. Orang panggil dok sekampung, orang panggil dalam sekampung ke panggil kampung lain. Macam tadi, masalah hak ada tembok, hak ada kharak ataupun ada kebun dalam tu,
Kalau masuk kebun aja tak boleh mayang lagi, kena lepas ikut. Sebab apa? Sebab kebun masih dinisbahkan dalam kota. Maka pada bahasa, pada uruf, dia masih dikira dalam kota. Maka bila nak kira musafir, tak boleh kira masuk kebun, kena lepas daripada kota. Nampak? Maka tengok, lepas tu beza ni. Ada pun kawasan hak tak ada kebun, tak ada kota, tak ada, kita panggil tembok, ada bangunan. Kebun luar dia orang tak panggil kawasan penempatan tu. Tidak dinisbahkan pada uruf kepada kawasan penempatan tu. Kerana pula dia tak ada robit dari segi ikatan tepi, maka orang lepas daripada bunian kawasan penempatan, masuk kebun tu boleh dah. Sebab kebun tu dah ada dinisbah pada penempatan tersebut, kerana tidak ada sekatan yang memasukkannya dalam. Jadi semua ini kena kembali kepada uruf dan melihat kepada adakah dinisbahkan sesuatu tempat tu kepada negeri tu ataupun tidak. Sama juga dua kampung ni, dua kampung. Kalau bersambung, orang kira sebab masih dianggap macam satu. Kalau berbeza dah ada sepadan dah, maka keluar pada kampung dia, masuk kampung orang sebab ada beza, maka boleh dah dia dikira start musafiran situ. Maka kita nak kira macam mana zaman kita sekarang. Maka dobit ni nak letak mana? Dobit ni nak letak mana? Kita keluar, contohnya kita pergi kawasan kita ni, kat mana nak kira hujung kampung? Nak kira hujung kampung mana? Sambung Melaka ni, hujung kampung nak kira mana? Nampak tak? Sebab itu kalau kalau Tuakir, hujung kampung sungai Tuakir tu, keluar tu kan juga. Mana ni boleh Berukas suka. Mana sungai. Kalau orang ni rumah sambung. Akhirnya ada baru tu. Jadi hak alik ni, tapi alik ni sungai betul, ada sungai. Alik belah sana tu berukas suka sungai sini tak. Orang sana mari tak sini. Orang sini pun pergi kat sana kan. Jadi sebab itu ada, kalau tengok dalam kitab Majmu' dan seumpamanya, setengahnya melihat kepada meletakkan tempat mukim tu. Ibarat setengah kalau kira mukim saja. Kalau ikut hak pembahagian hak dibuat oleh inilah kerajaan dinamakan kampung. Besar kampung panggil mukim. Tak, mukim ni berapa kampung dalam tu? Ni mukim dia panggil mukim Alur Limbat. Dalam tu 36 kampung. Dah kena habis 36 kampung lah. Besar kat tu. Nampak tak? Jadi sini kita kira setengahnya meletakkan tanda, tengok pada masjid. Di mana kalau orang kampung tu dan sekitarnya ada pergi mari dan mayang masjid tu pada Ghalib, maka kawasan tu masih dianggap sekali. Sebab dia dekat Masjid Jumaat, Masjid Wal Jumaat. Jumaat ni orang mana mari? Orang kawasan ni Berukas Suka ada mari, Pusu 3 pun kadang-kadang mari sini. Apa tak sekitar ni? Mana biasa orang nak mari sini tak? Ngandam Baru. Ngandam Baru disekat oleh jalan. Jalan Pulau Halik ni tak? Dekat oleh jalan. Memang jelas. Pulau sungai ada pula. Kalau kita nak manjat panjang ni pulau sungai kan. Jadi Ngandam Baru tu kiranya bahagian lain tak? Orang ni ada kat Gimayang Ngandam Baru. Betul lah, tu nak dengar tebah panah. Orang pergi lah sana. Orang bukan maknanya, tapi pada orang sekalian pula pergi. Tu tak usah kira. Ni kira pada Ghalib ni, orang sini mudah pergi semayang mana. Nampak tak? Jadi hak tu kira kita keluar Ngandam Baru tu, maknanya kita keluar mukim kita dah. Keluar kawasan kita dah. Tak, kalau sini mana ni? Besar sikit mana? Sebab yang masalah sekarang ni sambung. Kalau kira bersambung itu, pas sudah tak boleh. Sini ke mana hujung? Rasa Bukit Bayung kan? Tak? Bukit Bayung. Bukit Bayung tu jelas sangat. Pertama ada apa nama ni? Tafilat yang membahagikan. Lepas tu tengah tu ada sejid tak? Tengah jalan. Ada sungai. Ada sejid tengah ni lah, Masjid Pusu 3. Tapi makna ni macam dekat kan ni.
Maknanya kalau Bukit Payung tu memang confirm lah. Nak letak hak gitu tu saya tak berani lah. Cuma maknanya kita boleh anggap, kita boleh letak dhabit ataupun perkiraan sekira-kira tepat tu orang kawasan masjid wak Jumaat tu orang sekitar mana pergi. Lebih pada tu kira hak lain dah. Memang lebih pada tu biasa kampung, banyak kampung dah lah. Jadi kira gitulah mudah. Kira gitu mudah. Jadi ini habis situlah kalikotnya wayan tahi mana ni la li musafirin. Dia cerita pula berkaitan dengan macam mana jarak dia. Jarak dia pada dikira jarak tawil itu. Jadi tajuk ni penting tengok ni, tapi kita berhenti sinilah sama-sama pas raya pula. Raya tajuk penting. Musafir dan juga qasar jamak ni tajuk penting ni. Mungkin ada yang maklumat yang perlu kita murnikan balik, perlu perkemahkan balik, penting Okey, ada soalan? Jadi kita kata bangunan dia ada kubur. Jadi maknanya start musafir selepas bangunan tu lah. Lepas bangunan tu start dikira jarak musafir. Jadi maknanya walau kubur tu orang tua punya bangunan. Ya, walaupun sebab dia kira luar tak. Kalau contoh kalau orang Badawi pula, dia tak ada benda-benda, dia kemah. Lepas tu kawasan-kawasan hak tepi tu nampak tak? Lepas daripada kawasan-kawasan, contohnya kawasan tempat bela kambing, bela unta, orang lepas dia tu baru dikira melepasi kawasan dia. Lagi Yang tu lah. Maknanya kalau saya musafir di ni, maknanya saya kira bukan daripada luar daripada pada ini. Saya mungkin waktu saya jarak bermuda selepas kita dah baru. Ada tak kita berlari? jarak mana? Mana jarak nak mula jarak musafir tadi. Musafir situ? Saya start daripada pada baru lah. Start situ lah. Bukan daripada Penang. Bukan. Jarak kawasan tu maknanya habis pun situ. Dia sampai balik sampai situ. Apa tak? Dia putus musafirnya bila masuk balik kawasan dia. Kawasan di mana dia start musafir. Kawasan di mana start musafir. Lagi? Ya. Ada Kalau tak ada sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.